Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, bersama Cikgu Siti Mardiah binti Hussein. Okey, saya akan mengajar awak untuk tahun ini bagi subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, kalau tak ada apa, insya-Allah sepanjang tahun ni kita akan sentiasa jumpalah. Okey, sebelum cikgu pergi kepada pembelajaran, kita tengok dulu tajuk-tajuk yang ada dalam pendidikan jasmani. Okey, untuk pendidikan jasmani dan kesihatan kita ada dua bahagian. Okey, yang pertama untuk bahagian pendidikan jasmani dan yang kedua adalah pendidikan kesihatan. Untuk PJ, kita ada unit 1 sehingga unit 7. Okey, boleh tengoklah tajuk-tajuk. Ada bola sepak, bola jaring, bola tampar, badminton. Okey, dan kita pun ada pergerakan berirama, gimnastik. Okey, itu adalah pendidikan jasmani. Manakala untuk pendidikan kesihatan, kita ada unit 1 sehingga unit 3. Okey, tapi dalam unit 1 ni, kita ada 7 tajuk kecil. Okey, untuk PIAS pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun PIAS. Okey, jadi kita akan tengok tajuk ni sepanjang tahun inilah. Kita tengok buku yang saya nak guna untuk tahun ini. Okey. Senang je. Okey. Yang pertama kita akan gunakan buku teks. Okey, buku teks ni sama seperti gambar yang saya tunjuk kat dalam tu. Okey, yang kedua adalah buku tulis. Buku tulis kita guna buku tulis kecil je. Okey, tak nampak buku tulis kecil ni sebenarnya memang tak ada di koperasi. Jadi awak boleh beli kat luar. Okey, dah boleh beli dah. Dah boleh buat latihan semasa PDPR ni lah. Tak perlu tunggu buka sekolah baru nak beli. Boleh beli sekarang. Kita dah boleh mula buat latihan dalam buku kecil ni. Okey. Okey, seterusnya. Okey, jadi untuk keperluan PJPK tu sahaja buku. Okey, dan benda-benda lain tu kalau ada pertemuan bersemuka, pembelajaran bersemuka, kita guna apa yang ada dalam bilik PJ lah. Okey, jadi cikgu akan masuk tajuk yang pertama, kecergasan fizikal. Okey, untuk kapasiti aerobik. Okey, sebelum kita pergi jauh, kita kena tahu dululah apa sebenarnya kapasiti aerobik. Okey, keupayaan individu untuk kekal melakukan suatu aktiviti yang menggunakan tenaga aerobik dalam satu-satu tempoh lah. Okey, bila sebut tenaga aerobik, maksudnya kita bukannya aerobik yang awak kita dance ada lagu lepas tu kita buat aerobik. Bukan itu Tenaga aerobik ni maksudnya kita menggunakan tenaga dalam tempoh yang lama. Sebab tu biasanya orang yang kapasiti aerobik dia tinggi ni, dia selalu melakukan aktiviti-aktiviti yang lama, jarak dia jauh. Okey, sebagai contoh macam berjoging, berbasikal dan juga senam aerobik. Okey, tapi kena ingat, bila kita nak buat aktiviti untuk meningkatkan kapasiti aerobik, awak tak boleh berjoging 100 meter. Tak ada kan orang jogging 100 meter. Biasanya jogging paling-paling tidak pun 2-3 keliling. Okey. Tapi jogging yang dimaksudkan untuk kapasiti aerobik ni maksudnya jogging dalam tempoh masa yang lama. Sekurang-kurangnya 30 minit. Sama juga dengan berbasikal. Okey, kalau kita nak kapasiti aerobik kita bertambah, makin baik, maksudnya kena buat aktiviti yang dalam tempoh jangka masa yang lama. Maksudnya dalam 1 jam ke setengah jam, bukannya 10 minit dah. Okey, sama juga dengan senam aerobik. Okey, seterusnya pengiraan kadar nadi rehat, kadar nadi maksimum dan juga kadar nadi latihan. Sebenarnya bila awak tengok macam ni, awak rasa macam apa benda ni? Tapi sebenarnya awak dah biasa sebab waktu awak sekolah rendah pun awak biasa buat segak kan? Selepas awak naik turun bangku, biasanya cikgu akan kira nadi kan dekat sini, dekat bawah leher awak ataupun dekat pergelangan tangan. Itu adalah dikatakan sebagai kadar nadi latihan. Okey, kadar nadi latihan yang inilah KNL.
Okey, tapi untuk hari ini, cikgu akan ajar awak bagaimana kita nak kira kadar nadi latihan ni menggunakan formula. Okey, sebelum tu kita tahu dulu apa KNL, apa KNM, apa itu KNR. Okey, yang pertama kita pergi KNR. Okey, KNR ini adalah kadar nadi rehat di mana biasanya kita akan ambil pada waktu pagi. Bila awak dah bangun tidur, awak celik je mata, awak jangan berjalan. Awak kena tengok jam, ambil jam, okey set dalam masa seminit 60 saat, awak kira awak punya nadi dekat bawah leher ataupun dekat pergelangan ni. Okey, biasanya kadar nadi rehat ni 60 lebih je. Okey, tak adalah sampai 80. 80 tu bila awak dah bergerak ataupun 70 tu awak dah berjalan, pergi tandas baru nak kira. Itu dah tak valid lah. Okey, itu kadar nadi rehat. Okey, kadar nadi maksimum, okey awak boleh tengok kat sini. Okey, kadar nadi maksimum ni sebenarnya pengiraan dia dah ditetapkan. Okey, 220 dia akan tolak dengan umur. Kalau umur awak 13, dia akan tolak 13 lah. Jadi awak punya kadar nadi maksimum adalah 207 denyutan untuk 1 minit. Okey. Manakala kadar nadi latihan, okey, ini yang kita nak kira sebenarnya. Okey. Dekat sini ada formula bagaimana kita nak kira kadar nadi latihan. Okey, selepas ini cikgu akan tunjuk lebih detail macam mana kita nak kira kadar nadi latihan ni. Okey, dan sebelum awak pergi kepada pengiraan, cuba tengok kat sini. Dia ada intensity latihan. Okey, kita tengok next slide Okey, ini kita tengok zon latihan mengikut intensity. Okey, dia ada maksudnya tak samalah bagi setiap orang. Okey, kalau bagi individu yang melakukan latihan biasa-biasa, okey kita akan ambil intensity yang sangat rendah. Okey, sebagai contoh 50% je atau 60% daripada kadar nadi maksimum. Tapi kalau kita tengok intensiti yang tinggi untuk orang-orang yang berprestasi tinggi, maksudnya atlet-atlet yang di peringkat lebih tinggi, biasanya diorang akan buat intensiti latihan dia lebih tinggi lah 80, 90%. So bergantung kepada kemampuan apa yang nak dicapai oleh setiap orang. Maksudnya setiap orang ni berbezalah intensiti latihan dia. Okey, ini adalah pengiraan kadar nadi latihan. Okey, kat sini dia dah ada dalam buku teks Ini cikgu ambil daripada buku teks. Okey, saya berumur 13 tahun. Kadar nadi rehat saya ialah 62 denyutan seminit. Okey, intensiti latihan yang perlu saya lakukan ialah 70%. Okey. Kirakan kadar nadi latihan. Okey, kat sini dia dah ada formula dia. Kadar nadi latihan sama dengan kadar nadi maksimum. Okey, kadar nadi maksimum tolak dengan kadar nadi rehat darab dengan intensiti latihan. Okey, dan tambah dengan kadar nadi rehat. Okey, di sebelah kanan ni yang dalam kotak warna pink ni cikgu ada buat dengan lebih jelas lah. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, dia dah ada tulis kat situ umur dia 13 tahun. Denyutan kadar nadi rehat dia adalah 62. Okey, jadi kita hanya masukkan dalam kotak warna pink ni lah. Okey, kita tengok yang kotak pink ni. Okey, kadar nadi latihan sama dengan kadar nadi maksimum tolak dengan kadar nadi rehat darab dengan intensiti latihan tambah dengan kadar nadi rehat. Okey, kat sini dah ada kadar nadi rehat kita dah ada Kat sebelah tu dia dah tulis 62 denyutan seminit. Okey, jadi macam mana nak kira? Kadar nadi latihan sama dengan okey, kita buat kurungan dulu. 207 okey, tolak dengan kadar nadi rehat. Berapa kadar nadi rehat? 62. Okey, lepas tu kita darab dengan 70%. Ini adalah intensiti latihan. Tambah dengan kadar nadi rehat berapa tadi? 62.
Okey, so awak selesaikan dulu dalam kurungan 207. Okey, kenapa 207? Dekat sini cikgu dah ada tulis kat bawah ni. Okey, kadar nadi maksimum 220 tolak dengan umur awak. Kalau umur awak 13, maksudnya 207 lah denyutan seminit untuk kadar nadi maksimum. So, kita letak je kat sini 207. Okey, 207 ni awak masuk tolak dengan 62. Okey, berapa bila tolak? Dapat 145. Okey, awak tulis macam biasa. Okey, lepas tu 70% ini adalah intensiti latihan. Okey, tambah awak turunkan je 62 ni dekat bawah. Kadar nadi rehat. Okey, selepas itu 145 awak darab dengan 70%. Macam mana nak kira? Awak tekan je kalkulator. 145 darab 70 bahagi 100. Jawapan dia berapa? 101.5. Okey, lepas tu tambah macam biasa dengan 62, turunkan dululah. Okey, turun. Lepas tu awak tambah macam biasa, 101.5 tambah dengan 62. Dapatnya untuk kadar nadi latihan adalah 163.5 denyutan seminit. Okey, ini adalah kadar nadi latihan berdasarkan maklumat yang awak dah ada. Ni pelajar ni dia dah tulis kat sini kan berapa umur dia, berapa intensiti latihan dia dan juga berapa kadar nadi rehat. Jadi masukkan sahaja dalam kotak ini, dalam pengiraan ini untuk dapatkan kadar nadi latihan. Okey. Cikgu harap awak boleh faham sebab selepas ini saya nak awak buat latihan ini. Cuma cikgu tukar dia punya intensiti latihan sahaja. Cara pengiraan sama. Okey? Kalau awak tak faham juga, awak cuba tengok video yang bahagian ini banyak kalilah supaya lebih senang untuk faham. Okey, untuk penerangannya dah habis. Okey, untuk sebagai pengukuhan, saya nak awak buat latihan ni. Senang je, ada 3 soalan. Okey, masuk kapasiti aerobik pun cikgu dah cakap tadi. Apa aktiviti ni? Soalan 2, apa aktivitinya pun tadi cikgu dah bagi tahu apa yang boleh kita buat untuk meningkatkan kapasiti aerobik kita. Okey, soalan 3 ni, apa yang cikgu maksudkan tadi yang ni lah. Okey, sama. Umur dia 13 tahun. Okey, denyutan nadi dia pun sama, 62. Cuma cikgu ubah yang ni sahaja, 60%. Jadi, kat sini dah ada 60%. Cikgu nak awak kira macam tadi. Okey, buat, tekan kalkulator. Kalkulator dalam telefon pun boleh guna. Okey, tak perlu saintifik pun. Okey, kira, buat latihan dalam buku. Dah siap, tolong ambil gambar. Tolong mesej cikgu lah. Lepas tu, sebagai tanda, sebagai inilah bukti awak dah buat latihan cikgu. Okey, jadi untuk hari ni, itu sahaja. Kita jumpa lagi untuk tajuk seterusnya pada minggu hadapan lah. Okey, Assalamualaikum. Bye.